Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya, Nur Syedira binti Muhammad Razali, pemegang umum Biometrik S62688 daripada Sarjana Muda Sains Biologi Marine. Tajuk yang ingin saya kupaskan pada hari ini ialah hapuskan budaya nomadisme politik. Sebelum saya pergi dengan lebih lanjut, suka untuk saya bagi tahu terlebih dahulu tentang persoalan apakah itu nomadisme? Apakah faktor nomadisme politik berlaku di kalangan ahli politik? Seterusnya, kesan nomadisme politik oleh ahli politik. Dan apakah penguatkuasaan yang boleh dilakukan untuk membendung nomadisme politik? Apakah yang dimaksudkan nomadisme politik? Nomadisme politik merupakan perpindahan elit politik dari satu parti ke parti yang lain dengan tujuan memperoleh suasana lain dan menjanjikan masa depan politik mereka lebih terjamin. Kebiasaannya, nomadisme politik berlaku di kalangan ahli politik dari parti pembangkang yang telah kehilangan kuasa dalam mentadbir negara dan demi untuk menjanjikan masa depan politik mereka lebih terjamin, mereka bertindak mengambil keputusan untuk berpindah parti semata-mata demi mengukuhkan kedudukan mereka dalam bidang politik. Malaysia tidak lagi asing dengan budaya nomadisme politik. Pilihan Raya Umum ke-14 pada 9 Mei 2018 akan menjadi memori rakyat Malaysia serta lipatan catatan sejarah sebagai lambang interpretasi gelombang kebangkitan rakyat apabila kekalahan kali pertama dalam sejarah Parti Perikatan Barisan Nasional gabungan antara UMNO, MCA dan MIC serta kemenangan kali pertama kepada pihak pembangkang iaitu Pakatan Harapan yang diterajui oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. PRU yang ke-14 Malaysia mendapat perhatian umum bukan sahaja di sekitar Nusantara tapi mendapat perhatian dunia dan ianya berkait faktor ekonomi dan politik. Namun, di sebalik kejayaan Pakatan Harapan dan hilangnya hegemoni Barisan Nasional, arena politik negara mula merasa bahamnya apabila disajikan dengan fenomena nomadisme politik atau bahasa mudahnya melompat parti. Ismail Hashim Yahya menyatakan lompat parti ini sebagai nomadisme politik dan dalam konsep ini bermaksud pemindahan elit politik dari satu parti lain ke parti yang lain dengan beberapa tujuan antaranya bagi menjamin masa depan politik dengan lebih terjamin yang mana dilihat ianya lebih kepada kepentingan peribadi. Setelah kejayaan Pakatan Harapan, Malaysia dilihat terdapat banyak ahli politik daripada Barisan Nasional telah pun membuat keputusan untuk berpindah parti. Persoalannya, apakah faktor yang mendorong kepada ahli politik ini untuk mengamalkan budaya nomadisme politik? Antaranya ialah berlaku perpecahan dalam parti sebelumnya. Mungkin kerana parti sebelumnya telah pun terpesong daripada wawasan asal parti tersebut ditubuhkan dan ataupun berlaku pergaduhan antara ahli politik dalam parti tersebut. Faktor yang seterusnya ialah ahli politik mementingkan kuasa dan perlindungan politik. Hal ini disebabkan oleh
setelah ahli politik tersebut telah kehilangan kuasa dalam mentadbir negara, mereka mula mementingkan perlindungan politik mereka serta semata-mata untuk mendapatkan kuasa dalam negara. Mereka sanggup berpindah kepada parti lain semata-mata untuk mendapatkan perlindungan daripada parti tersebut. Dan yang terakhir ialah tiada undang-undang dilarang melompat parti. Ini kerana di negara kita belum ada lagi undang-undang untuk ahli politik di mana mereka dilarang melompat parti. Oleh itu, mereka bertindak sedemikian kerana tiada undang-undang dikuat kuasa. Nomadisme politik dikatakan memberi impak yang agak nomadisme politik dikatakan memberi kesan yang agak teruk kepada negara. Antaranya ialah politik tidak stabil kerana berlaku perpecahan antara ahli politik serta pergaduhan antara parti. Yang kedua, kadar rasuah meningkat. Hal ini dikatakan demikian kerana ahli politik yang berpindah kepada parti lain dikatakan memberi rasuah kepada ahli politik tersebut, kepada parti tersebut demi untuk mendapatkan keselamatan serta membocorkan aktiviti kegiatan-kegiatan daripada parti sebelumnya yang dikatakan tidak ilegal. Dan yang ketiga, ekonomi negara tergugat. Hal ini dikatakan demikian kerana pelancong-pelancong asing serta pelabur-pelabur daripada negara lain akan kurang kepercayaan terhadap negara Malaysia kerana ahli politiknya hal ini dikatakan demikian kerana pelabur-pelabur daripada negara lain telah pun akan kurang kepercayaan terhadap Malaysia kerana ahli politiknya yang mengamalkan budaya nomadisme politik. Jadi, apakah penguatkuasaan yang boleh dilakukan untuk membendung nomadisme politik? Ialah mewujudkan undang-undang anti nomadisme politik. Hal ini kerana mereka mengamalkan budaya nomadisme politik kerana mereka tidak takut tentang apa-apa dan hanyalah untuk menjamin keselamatan mereka, kesejahteraan mereka dalam bidang politik. Jadi, dengan mengamalkan undang-undang anti nomadisme politik, mereka akan terlihat lebih takut kerana mereka akan dikenakan tindakan undang-undang disebabkan tindakan mereka. Rumusan yang boleh kita simpulkan daripada tajuk ini ialah Malaysia perlu merdeka daripada fahaman politik nomadisme yang siasa menimbulkan prejudis kaum dan agama dalam masyarakat majmuk dalam negara. Tiada cara lain untuk kita memperbaiki wajah politik Malaysia yang hodoh ini selain membina semula masyarakat dan negara dengan meneruskan usaha menanamkan politik nilai, politik mendidik dan politik khidmat dalam kehidupan. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.